Okey, baiklah, untuk ikuti perkembangan berita semasa dalam dan luar negara dalam suasana dan penyampaian yang berbeza. Jangan lupa untuk terus melayari www.malaysiapost.com.my, dan jika anda ada sebarang maklum balas, komentar, anda boleh hantarkan kepada editorial@malaysiapost.com.my. Jangan lupa للتفاصيل على الأنباء الخارجية والداخلية يرجى الاتصال على الشبكة التالية www.malaysiapost.com.my أو ابعث وإرسال الإيميل البريد الإلكتروني على العنوان التالي editorial@malaysiapost.com.my. For more updates, foreign and local news, log on to www.malaysiapost.com.my or send us your email at editorial@malaysiapost.com.my. Check it out. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kita sekali lagi dalam ruangan sudut pandang bersama Malaysia Post pada kali ini. Dan pada kali ini kita membawakan khas kepada anda seorang lagi tokoh politik yang saya rasa tidak perlu diwar-warkan secara detail lagi siapakah beliau, dan saya rasa semua orang pun dah kenal. Tetapi ya, Dato' Wan Saiful Wanjan yang kita bawakan pada hari ini. Mungkin apa khabar Dato'? Baik, alhamdulillah. Okay, terima kasih bagi ruang kepada saya. Mungkin Dato' boleh cerita sedikit latar belakang Dato', perjalanan politik Dato' serba sedikit sehinggalah hari ini bersama dengan PTPTN dan Parti Bersatu Malaysia. Ya, saya sebenarnya antara orang-orang yang boleh dikatakan baru lah dalam dunia politik di Malaysia ini. Saya menyertai Bersatu pada 1 Mac 2018. Sebelum itu dari segi politiknya sebenarnya saya menjadi ahli dalam Parti Islam Malaysia PAS. Sejak daripada saya pelibatan saya dengan PAS sejak daripada 92. Lama dah lah. Saya ni walaupun muka macam baru lepas habis diploma, tapi umur dah 46 dah sebenarnya. Jadi sejak daripada 92 saya mula terlibat sikit. Itu betul-betul habis SPM lah tu. Terlibat sikit dalam politik sikit sebanyak. Saya menyertai PAS. Kemudian saya melanjutkan pengajian ke luar negara, ke United Kingdom, dan saya terlibat dengan pergerakan PAS di sana. Balik ke sini saya taklah aktif sangat dalam mana-mana parti politik, lebih pada dunia NGO, dunia think tank, kumpulan pemikir, dan saya buat keputusan pada 1 Mac 2018 untuk menyertai Bersatu. Masa itu gelombangnya ialah gelombang untuk menyaksikan perubahan dalam negara. Saya rasa alhamdulillah sedikit sebanyak, walaupun semangat saya taklah banyak sangat, tapi saya rasa saya mainkan peranan walaupun kecil dalam mencipta perubahan tersebut. Selepas itu saya berkhidmat dalam kerajaan. Saya menjadi penasihat khas pada Menteri Pendidikan pada masa itu, dan kemudian dilantik sebagai pengerusi di Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN sehingga ke hari ini. Sebelum menyertai Bersatu pada Mac 2018, saya kenal Datuk melalui forum-forum yang berkenaan ekonomi, polisi. Dan kenapa Datuk memilih parti politik, especially Bersatu, sebagai medium perjuangan Datuk atau aktiviti? Saya rasa medium politik ini satu medium yang penting, yang mana kalau kita betul-betul nak buat perubahan, dalam dunia NGO kita boleh bagi idea, tapi dalam dunia politik kita boleh melaksanakan idea-idea tersebut. Dan saya memilih Parti Bersatu ini kerana saya merasakan Bersatu ini adalah satu parti yang ada potensi untuk menjadi satu parti yang besar, satu parti yang berpengaruh, dan peranan yang boleh dimainkan dalam Bersatu ini juga adalah peranan yang penting. Kerana kalau pada zaman Pakatan Harapan dulu, tanpa Bersatu, saya rasa Pakatan Harapan tidak akan mencapai kejayaan untuk melakar satu landscape baru dalam politik negara. Di waktu yang sama sehingga hari ini, saya rasa terbuktilah bahawa Bersatu ini dah masuk ke tahun kelima Bersatu pada tahun ini. Ini membuktikan sepanjang 5 tahun ini, walaupun usianya muda, tetapi kita mainkan peranan yang signifikan dalam mencorakkan apa yang berlaku dalam kerajaan. Malahan saya rasa kalau kita lihat dari segi sumbangan Bersatu ini, baru-baru ini apa yang berlaku ialah kita menyaksikan antara kerajaan dan juga pembangkang menandatangani satu memorandum persefahaman atau MOU lah,
MOU ni kita kena ingat bahawa dicadangkan pencadang awalnya ialah Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dizahirkan pelaksanaannya ataupun dimeterai perjanjian tersebut dalam kerajaan sekarang yang Bersatu masih kekal dalam kerajaan ini. So saya rasa pengaruh dan juga peranan yang kita mainkan adalah signifikan, dan saya rasa pilihan yang saya buat untuk Unity Bersatu pada tahun 2018 dulu satu pilihan yang tepat. Sebab apa? Sebelum kita melanjutkan perbincangan kita berkenaan dengan MOU apa semua, mungkin Datuk boleh imbau kembali 5 tahun sebelum yang 5 tahun kebelakangan ini, ketika penubuhan Bersatu sendiri, apakah liku-likunya, apakah di sebalik tabir penubuhan Bersatu itu sendiri? Sebab Datuk sendiri terlibat dalam penubuhan Bersatu. Ya, saya tak terlibat di peringkat awal. Bersatu ditubuhkan 2016. Tapi saya menyertai Bersatu pada 2018. Ya, jadi di peringkat awal itu, kalau kita lihat, saya masih mengkaji pada masa itu. Saya terus terang saya kata masa mula-mula ditubuhkan, saya sendiri pun ialah kita pun duduk dalam dilema, duduk fikir, duduk buat analisa mengenai suasana politik pada masa itu. Kita terfikir juga boleh bertahan ke Bersatu ni, ditubuhkan sebagai sebuah parti kecil nak melawan sebuah parti yang jauh lebih besar masa itu, melawan UMNO lah pada masa itu. Jadi ini menyebabkan saya, kalau kita lihatlah sejarah Bersatu ini, satu sejarah yang penuh dengan pelbagai cubaan, rintangan dan cabaran yang terpaksa dihadapi. Pendaftarannya tidak mudah, kemudian tidak dibenarkan menggunakan logo, kena cari kawan-kawan dalam perjuangan, kemudian bertanding di kawasan-kawasan yang memang mencabar. 52 kerusi bertanding, menang 13. Sebabnya amanah yang dibagi, expectation yang dibagi kepada Bersatu pada masa itu adalah satu expectation yang amat besar, iaitu masuk ke kawasan Melayu, menang dalam kawasan Melayu. Itu cabaran yang amat besar. Yang lain-lain ni diorang dah bina base lama, tapi kita ambil. Jadi ini menunjukkan keberanian Bersatu mengambil risiko demi mencapai satu perubahan dalam negara. Kemudian ditambah lagi selepas daripada pilihan raya berlaku perpecahan. Satu peristiwa sedih dalam sejarah Bersatu, yang mana antara tokoh-tokoh pengasas Bersatu mengambil keputusan bahawa dia nak berbeza pandangan dengan majoriti daripada ahli dan pemimpin Bersatu. Kita menghormati keputusan tersebut. Saya rasa sehingga hari ini kita sedih dengan keputusan tersebut, tapi itulah hakikatnya. Berlaku perselisihan sehingga tokoh yang kita hormati, Tun Dr. Mahathir, Datuk Seri Mukhriz Mahathir dan lain-lain kawan-kawan mengambil pandangan yang berbeza. Berlaku perpecahan. Masa itu pun ramai yang tanya, boleh survive ke Bersatu ni? Tapi kita buktikan bahawa agenda yang kita bawa ialah agenda yang terasnya perjuangan yang ada unsur-unsur nasionalisme. Kita nak supaya teras identiti bangsa dan agama di Malaysia dikekalkan, tapi kita bawa pembaharuan dari segi komitmen kita terhadap integriti, takbir urus yang baik, reformasi institusi. Dan agenda ini, perjuangan ini adalah benda yang mengekalkan kita dalam kuasa sehingga hari ini. Ini amanah yang besar dibagi oleh rakyat, dan saya rasa kita terus usahakan supaya boleh dilaksanakan. Apakah perbezaan tadi Datuk cakap berkenaan dengan sekumpulan pemimpin utama, sekumpulan pemimpin penting dalam Bersatu meninggalkan parti, dan bagaimana perbezaan ketika kumpulan Tun Dr. Mahathir ketika dalam Bersatu dan selepas mereka meninggalkan Bersatu? Apakah perbezaan yang Datuk rasa sangat ketara, sangat memberi kesan kepada parti ini? Ya, saya rasa kalau dilihat realitinya, Tun Dr. Mahathir ada auranya tersendiri. Di waktu yang sama, parti ini dari segi mencadangkan penubuhannya ialah Tan Sri Muhyiddin, kemudian diajak rakan-rakan lain untuk turut menyertai beliau dalam penubuhan parti. Jadi walaupun aura Tun Dr. Mahathir itu hilang daripada Bersatu, tetapi apabila kita buktikan bahawa yang lebih penting bukan individu tetapi agenda perjuangan, kita menghormati pandangan beliau yang berbeza, pandangan Tun Dr. Mahathir yang berbeza, tetapi agenda perjuangan ini lebih besar daripada mana-mana individu. Jadi apabila kita berpegang dengan pandangan tersebut, saya rasa walaupun di peringkat awal tu adalah sedikit kocakan yang berlaku dalam parti, tetapi akhirnya kita terus. Dan bukan saja terus, Perdana Menteri yang menggantikan Tun Dr. Mahathir kekal di tangan Bersatu,
Dan sekarang ini pun walaupun berlaku pertukaran Perdana Menteri, kita masih kekal melalui Perikatan Nasional sebagai blok yang terbesar dalam kerajaan pada hari ini. Jadi cara kita ni saya rasa cara yang diterima oleh rakyat, iaitu kita tidak mendesak, kita tidak terlalu bising, kita tak buat masalah, fokus kita politik khidmat, politik prihatin, politik yang aman dan matang. Jadi yang lain-lain bising di sana sini buat rakyat semakin marah, tapi kita fokus tumpuan kita kepada rakyat. Jadi saya tumpuan kepada rakyat, kepada integriti government ini kekal walaupun berlaku beberapa perubahan dalam parti. Mungkin Datuk boleh perincikan sedikit bila Datuk cakap tadi perselisihan atau perbezaan pandangan menjadikan kumpulan Tun Dr. Mahathir meninggalkan Parti Bersatu. Mungkin Datuk boleh perincikan sedikit sebagai orang utama, orang penting dalam parti sendiri. Mungkin Datuk lebih tahu apakah sebenarnya perbezaan pandangan tersebut, pertembungan tersebut. Di peringkat awalnya kita tidak wujud perbezaan pandangan. Kita menyertai pilihan raya pada bulan 5 2018. Sebenarnya daripada Mac 2019 lagi, tak sampai setahun pun selepas kerajaan dibentuk, Kerajaan Pakatan Harapan masa itu, dalam mesyuarat-mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi yang dipengerusikan oleh Tun Dr. Mahathir, Tun sendiri mengatakan bahawa kita kena cari jalan bagaimana untuk mengekang pengaruh DAP yang semakin kukuh, semakin kuat dalam kerajaan, yang cuba mengubah arahan ataupun arah negara kita. Jadi di waktu yang sama, dalam mesyuarat-mesyuarat dipengerusikan oleh Tun Dr. Mahathir juga, saya rasa tak ada siapa lah yang akan nafikan bahawa antara perkara yang sering dibincangkan ialah bagaimana untuk memastikan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak dapat menjadi Perdana Menteri. Ini semua ahli Majlis Pimpinan Tinggi ada dalam mesyuarat itu, dan Tun Dr. Mahathir yang mempengerusikannya. Jadi pandangan Tun adalah jelas. Kita mengusahakan proses untuk mengembalikan semula kuasa politik Melayu Islam sebagai teras dalam negara kita. Dalam Pakatan Harapan, kuasa itu macam terumbang-ambing sedikit, dan apabila dia terumbang-ambing, maka yang berlaku ialah ketidakstabilan politik. Apabila tidak stabil, nak mentadbir susah. Jadi diusahakan supaya kita boleh kembalikan kuasa tersebut. Itu yang membawa kepada Tun sendiri dalam mesyuarat yang beliau pengerusikan minta supaya kita usahakan macam mana nak bentuk kerajaan yang teras ni Melayu Islam kembali. Dan kita kena ingat, saya ingat lagi bulan Mac lebih kurang tahun 2019, Tun mula mengatakan bahawa kita kena usahakan sesuatu. Dalam bulan Julai, bulan Ogos 2019, Tun bertanya kenapa slow sangat proses untuk bawa perubahan, dan itu yang menyebabkan beberapa bulan selepas itu diadakan Kongres Maruah Melayu. Kalau ingat, Tun sebagai pengerusi Bersatu pada masa itu mengambil sikap bahawa kita kena adakan Kongres Maruah Melayu. Dia berdiri di tengah-tengah. Bagi ucap utama, dia berdiri di tengah-tengah. Di satu side-nya pemimpin daripada PAS, satu side lagi pemimpin daripada UMNO, menjulang tangan mereka, melambangkan bahawa kita nak usahakan kesatuan ini. Itulah yang diterjemahkan dalam apa yang berlaku pada bulan Februari 2020. Tetapi something yang tidak dapat difahami ialah kenapa pada hari perubahan itu patut berlaku, tiba-tiba Tun berubah fikiran. Kita dah sampai ke peringkat 95% kehadapan, tiba-tiba pada hari itu beliau mengubah fikiran. Jadi saya rasa daripada kita panjangkan polemik ini, yang kita patut buat ialah kita hormat perbezaan pandangan itu, dan Tun mengambil pandangan untuk berpisah daripada Bersatu, tapi kita teruskan agenda yang sebenarnya ditentukan, diset oleh beliau sendiri, dan inilah yang kita lakukan sekarang. Jadi bagi saya perbezaan yang berlaku antara Tun Dr. Mahathir dan Bersatu ini, saya sampai hari ini saya pun tertanya-tanya, Tun nakkan penyatuan. Kalau nakkan penyatuan, maka Bersatu inilah parti yang boleh membawa penyatuan itu. Kita tunjuk bahawa kita sanggup hilang jawatan Perdana Menteri, kita sanggup keluar daripada kerajaan itu masa dulu. Sebab apa? Sebab kita nak kesatuan politik Melayu. Agenda itu lebih penting daripada kedudukan peribadi sama ada parti atau individu dalam parti. So dengan itu saya rasa mungkin sampai masa untuk kita betul-betul telusuri dengan rasional dan dengan ikhlas. Kalau kita nak
politik Melayu bersatu. Jadi mungkin yang kita kena tengok di masa akan datang ialah parti-parti yang kecil sampai masa untuk kita bergabung dalam satu platform yang sama. Agenda kesatuan ni satu benda yang perlu diperjuangkan. Ada juga yang mengatakan bahawa tindakan TUN untuk keluar daripada Bersatu adalah untuk menyelamatkan Bersatu itu sendiri. Maksudnya TUN, dikatakan TUN menyertai blok PH untuk mengekang Anwar daripada menjadi Perdana Menteri daripada blok PH itu sendiri. Ya. Mungkin Datuk ada pandangan sendiri? Saya tak pasti pandangan TUN secara peribadi bagaimana. Dan saya rasa saya tak ada hak untuk bercakap mengenai hal tersebut. Jadi komen yang saya boleh bagi ialah mana-mana parti, mana-mana pihak, mana-mana individu, mana-mana tokoh yang merasakan bahawa kita nak kekalkan identiti dalam negara kita ini ialah identiti politik yang dipimpin oleh orang Melayu beragama Islam yang memperjuangkan agenda Bumiputera tanpa melupakan bangsa-bangsa lain dalam negara. Kalau itu yang kita nak, maka kita elakkanlah perpecahan, kita elakkanlah polemik-polemik yang tidak diperlukan. Tapi saya kena tekankan juga, ini bukan kita bercakap mengenai chauvinis Melayu. Kestabilan politik diperlukan kalau kita nak supaya semua rakyat tanpa mengira agama dan bangsa dapat manfaat daripada the economic cake yang kita bina. Jadi untuk memastikan semua orang dapat manfaat, semua orang dapat faedahnya, maka kestabilan politik perlu ada, dan kestabilan politik itu hanya wujud jika parti Melayu tidak berpecah. So itu bagi saya yang lebih penting. Bercakap mengenai kestabilan politik, okey Datuk, kalau kita tengok, kalau kita imbau semula selepas langkah Sheraton, Parti Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, meskipun dengan majoriti tipis, tetapi pada ketika itu kita lihat keadaan politik agak stabil lah, kita boleh kata stabil sebab dengan sokongan, dengan perubahan, rakyat pun tak memberontak bila kerajaan ditukar menggunakan langkah Sheraton. Biasa kalau rakyat ni senang mengamuk, senang berdemonstrasi, tunjuk perasaan bila sesuatu perubahan berlaku dalam negara tanpa rakyat merelakan. Maknanya ketika PH banyak damage yang berlaku dalam kerajaan PH, bila berubah kepada Perikatan Nasional, rakyat senang hati. Tak ada yang adalah segelintir yang tidak berpuas hati, tapi kalau kita lihat rata-rata rakyat bersetuju kerana PH lagi teruk ketika itu. Dan pun begitu, selepas beberapa bulan kerajaan Tan Sri Muhyiddin mula goyah, mula rapuh. Apakah faktor kerapuhan tersebut? Pertama sekali, dalam kerajaan Pakatan Harapan, apa yang kita lihat ialah kerajaan Pakatan Harapan ni walaupun anggotanya daripada komponen Pakatan Harapan, tapi bila duduk dalam kerajaan, dia tak jumpa orang lain nak bergaduh, dia bergaduh sama sendiri. Jadi kerajaan Pakatan Harapan ni banyak agenda-agenda yang tidak dapat dilaksanakan sebab pertelagahan yang berlaku adalah pertelagahan dalaman, dan mungkin apabila itu berlaku, maka dia membawa kepada perubahan dalam kerajaan negara kita. Sekarang ini apabila mula-mula kerajaan Perikatan Nasional, sebenarnya sekarang ni pun dari segi komposisi dalam kerajaan sama aja, Perikatan Nasional kekal majoriti yang signifikan dalam parlimen dan dalam kerajaan. Jadi parti Perikatan Nasional ada 5. Tetapi apa yang berlaku di masa Tan Sri Muhyiddin sebagai Perdana Menteri ialah ada perkara-perkara yang tidak dapat dilakukan, dan beliau bertegas untuk memastikan bahawa mahkamah dapat dipelihara dari segi integritinya. Mahkamah kita ni, contoh perkara-perkara tadi yang tidak dapat dilakukan tu ada? Tan Sri Muhyiddin sering sebut dalam ucapan-ucapan yang umumnya ialah dia nak pastikan bahawa ada pemisahan kuasa antara badan eksekutif, legislatif dan juga parlimen, kabinet sebagai eksekutifnya, dan juga judiciary. Jadi bila nak memastikan pemisahan kuasa ini, mungkin dulu ada campur tangan yang berlaku, tetapi Tan Sri Muhyiddin yang pentingnya, dia kata dia tak nak berlaku campur tangan dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan kehakiman. Jadi apabila itu ketegasan yang ditunjukkan oleh beliau, maka berlaku sedikit ketidakstabilan
Dan ini yang kita lihat berlaku, ada yang tarik sokongan lah, kemudian masuk balik. Jadi saya rasa ini adalah perkara yang perlu dikaji dari sudut sejarah, benda yang telah berlaku. Tetapi sekarang kita dah bentuk satu kerajaan baru. Saya rasa ada baiknya sekiranya kita fokus bagaimana nak bergerak ke depan. Kalau kita ulang balik cerita-cerita lama ni, macam kita bercakap interview sekarang kan, yalah, saya pun sebagai ketua penerangan dalam Bersatu sekarang, kalau sekiranya saya asyik ulang balik cerita lama, berpecah lah, tarik sokongan lah, mengugut lah, macam-macam cerita, itu akan menyebabkan ketidakstabilan itu berlaku semula. Jadi saya rasa dalam hal ni, saya lebih suka ikut contoh yang ditunjukkan oleh Tan Sri Muhyiddin, yang mana dia kata okay fine, tarik sokongan, letak jawatan, bentuk balik kerajaan, tapi komposisinya, agendanya biarlah sama. Nak bagi dia jawatan, dia tak minta jawatan, ditawarkan, diminta untuk berkhidmat kepada negara sebagai pengerusi Majlis Pemulihan Negara bertaraf menteri. Beliau bersetuju, tak ambil sebarang imbuhan. Jadi saya rasa biar saya ikut contoh itu, kita tunjuk jiwa besar kita, agenda itu penting, kita duduk dalam kerajaan, kita kerja sama-sama. Yang lepas tu kita jadikan satu chapter dalam buku-buku kajian selepas ni. Nanti bila saya dah mula menulis balik nanti, kita tulis pasal tu. Tapi sekarang ni kita fokus bergerak ke depan dulu. Yang penting agenda untuk memulihkan negara. Diteruskan. Saya rasa yang satu short time frame yang jadi zaman gelap sikit dalam politik Malaysia ni, kita dokumentkan satu masa nanti, tapi yang tu kita letak ke tepi sekejap. Sekarang ni jom kita buat kerja dulu. Dan saya rasa ini yang saya kadang-kadang kagum. Saya pun ini peluang, baru lebih kurang setahun lebih ni saya ada peluang untuk bekerja dengan lebih rapat dengan Tan Sri Muhyiddin. Jadi saya dapat tengok bagaimana kalau masuk isu-isu yang berbentuk politik kepartian yang sempit ni, dia macam dia rasa kita boleh baca lah. Dia kadang-kadang tak apa selesa yang benda-benda bentuk politik kepartian. Tapi kalau cakap mengenai bagaimana nak bantuan yang diperlukan oleh rakyat, saya pergi minta bagilah moratorium kepada peminjam PTPTN lah. Yang tu nampak dia berseri-seri sikit. Jadi bila kita nampak presiden parti kita fokusnya ialah kepada rakyat, keperluan rakyat, bantuan kepada rakyat, kebajikan rakyat, bina ekonomi untuk rakyat, kita pun terpengaruh lah sikit-sikit. Sebab tu saya rasa elok kita fokus untuk bergerak ke depan daripada bercakap mengenai apa yang berlaku sebelum ni. Kalau kita lihat tu politik Malaysia ni agak unik sikit lah. Sebab kalau kita tengok selepas peralihan antara Tan Sri Muhyiddin dengan Ismail Sabri, okey, kalau kita lihat daripada awal pertembungan antara UMNO dan Bersatu, UMNO biarpun segelintir daripada orang UMNO berada dalam kerajaan, tapi yang di luar menyerang kerajaan kan. Dan selepas kali ini wakil UMNO menjadi Perdana Menteri, dan dalam pertembungan antara Bersatu dengan UMNO sendiri, bagaimana Tan Sri Muhyiddin Yassin yang juga Presiden Bersatu boleh menyokong orang dalam UMNO yang juga musuh politiknya sebagai Perdana Menteri? Ya, tapi kita kena jelas bahawa bukan keseluruhan UMNO yang nak bawa kepada perpecahan politik Melayu. Bukan keseluruhan UMNO mencadangkan jajaran baru dengan DAP dan Anwar Ibrahim dalam PKR. Bukan keseluruhan UMNO yang kata asalkan dapat kuasa hilang kedudukan Bumi Putra pun tak apa. Jadi yang bawa agenda tersebut adalah beberapa orang yang mungkin ialah dapat penurunan ilmu daripada cikgu-cikgu dia. Jadi ini kalau cikgu berbeza, maka mungkin fahamannya pun berbeza. Tetapi ramai di kalangan tokoh-tokoh UMNO yang nak nampak juga bahawa agenda Melayu Islam Bumi Putra ni perlu dipertahankan untuk kestabilan, bukan untuk kepentingan yang berbentuk politik sempit, tapi untuk kestabilan dan manfaat seluruh rakyat. Saya rasa itulah yang kita lihat sekarang. Datuk Seri Ismail Sabri contohnya, daripada awal sehingga akhir istiqamah dalam mengatakan bahawa dia bersama-sama dengan kerajaan yang ada. Dan kita pun bersetuju bahawa kalaulah dia boleh bawa balik sokongan UMNO secara bulat kepada dia, maka kita sanggup sokong dia. Hilang jawatan Perdana Menteri pun tak apa. Ini pengorbanan besar yang ditunjukkan oleh Tan Sri Muhyiddin. Agenda perjuangan agama, bangsa, negara lebih tinggi daripada kepentingan peribadi. Saya susahlah nak jumpa orang macam ni. Saya pun dalam satu pun bila jumpa ketua-ketua bahagian, pemimpin-pemimpin di peringkat bahagian, ahli-ahli majlis tinggi,
saya rasa bila bersembang sejam tu lama jugalah yang kita spend untuk kata dahsyat juga Tan Sri Muhyiddin ni. Dia memang sanggup meleburkan diri dia demi untuk memastikan agenda terjaga. Saya sendiri secara jujurnya ketika sebelum Tan Sri Muhyiddin berundur meletak jawatan, saya sendiri terfikir kalau saya di tempat Tan Sri Muhyiddin, saya takkan berundur. Saya takkan meletakkan jawatan sebab orang suruh saya letak jawatan disebabkan kegagalan saya. Maknanya bila saya letak jawatan, maknanya saya mengiyakan tuduhan orang bahawa saya gagal. Tetapi Tan Sri Muhyiddin bukan saja sanggup melepaskan jawatan, mencadangkan orang daripada parti yang menyebabkan dia jatuh. Dia terpaksa melepaskan jawatan, mencadangkan orang itu untuk menggantikan dia. Selepas itu sanggup berkhidmat di bawah orang itu pula. Ini betapa luhurnya semangat perjuangan beliau, dan saya rasa ini menjadi contoh kepada kita semua. Kalau kita nak terlibat dalam kepimpinan masyarakat, dalam dunia politik, biar humble, biar fokus kita jelas. Jangan asyik-asyik nak cakap ni jawatan apa yang aku nak pegang, selamat diri sendiri. Yang penting agenda tu kena jelas. Yalah, ramai kawan-kawan kita, saya sendiri pun kadang-kadang segan silu juga nak cakap dengan Tan Sri Muhyiddin ni. Sebab bila kita bercakap mengenai politik yang membentuk kepartian, dia sentiasa tekankan politik, parti politik kita ini adalah parti politik yang menekankan khidmat kepada masyarakat. Jadi saya pun kalau sekiranya tak ada benda-benda yang membentuk khidmat yang boleh dibawa, kadang-kadang saya suspend juga nak pergi jumpa. Okey Datuk, selama Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri, orang merata-rata dan termasuk pembangkang, especially pembangkang kata kerajaan gagal. Hari-hari dizikirkan kerajaan gagal. Pandangan Datuk, adakah kerajaan betul-betul gagal atau belum gagal atau macam mana? Dia yang timbul isu kerajaan gagal ni apabila kita menghadapi COVID. Dan COVID ni boleh kata di peringkat awal satu dunia menghadapi kegagalan. Sebab tu kesnya naik di peringkat awal. Tapi apabila mula diperkenalkan vaksin, rakyat mula faham mengenai SOP, maka kita melihat hasilnya. Saya rasa kita kena terima hakikat bahawa apabila testing lebih banyak, yang kita dah buat swab test pun ni dilaksanakan dengan lebih banyak, sudah pasti bilangan yang positif pun lebih banyak. Tetapi dengan vaksin, kadar vaksin yang semakin lama semakin berjaya ini, sekarang peratusan yang telah divaksinasi pun tinggi. Ada tempat dalam mencapai herd immunity dah. Apabila kadar vaksinasi ini tinggi, maka kesan daripada jangkitan itu pun mungkin agak kurang. Kalau kena yang tahap 3-4 ni pun serius, tetapi mungkin kesannya tidaklah seteruk kalau sekiranya belum divaksinasi. Tapi kita tak boleh merasakan, kita tak boleh jadi complacent dalam hal ni. Tuduhan kerajaan gagal ni berlaku di seluruh dunia. Ada tempat bertukar kerajaan, bukan kita je. Tapi kita bukan bertukar kerajaan, kita ada cabinet reshuffle. Di negara lain ada betul-betul kerajaan bertukar. Jadi dalam keadaan itu, saya rasa hasil daripada apa yang dilaksanakan atau dirancang oleh kerajaan di bawah pimpinan Tan Sri Muhyiddin, hasil ni kita nampak hari ni. Kita tak boleh nak kata kita perkenalkan vaksinasi hari ni, besok berjaya 100%. Ini bukan macam janji kata menang hari ni, besok harga minyak turun. Jadi kita kena jelas bahawa vaksinasi ambil masa, proses nak mengawal, mendidik masyarakat mengenai SOP yang ambil masa. Hasil daripada apa yang dibuat pada setahun yang lepas, setahun setengah yang lepas, hasilnya nampak hari ni dan di tahun-tahun akan datang. Jadi gagal berjayanya kerajaan dipimpin oleh Tan Sri Muhyiddin, ukurannya kita hanya akan nampak dalam bulan-bulan yang akan datang ini. So kita kena berlaku adil dalam hal ini. Tadi Datuk ada sentuh berkenaan dengan jajaran baru. Hari ini kita lihat MOU antara kerajaan dengan Pakatan Harapan. Ada yang mengatakan ini juga satu bentuk jajaran baru. Komen Datuk? Dia perjanjian persefahaman antara kerajaan dengan pembangkang, satu benda yang biasa. Lihat di negara-negara demokrasinya lebih matang, apa yang dipanggil sebagai confidence and supply arrangement. Jadi confidence and supply ni maksudnya isu-isu yang berkaitan dengan keyakinan terhadap kerajaan, dan isu-isu yang berkaitan dengan supply. Supply ni apa? Pendanaan dah, the supply bill, yang belanjawan dan sebagainya. Dua ini yang berkaitan dengan keyakinan dan berkaitan dengan belanjawan, pembangkang takkan bantah.
sama dia berkecuali ataupun sokong, tapi dia tidak bantah. Dan untuk memastikan kestabilan, maka kerajaan pun menawarkan timbal balas kepada apa yang kerjasama yang ditawarkan. Jadi ini satu perkara biasa, tapi pembangkang tetap pembangkang. Negara kita ini demokrasinya demokrasi Westminster. Dia mesti ada pembangkang. Dan pembangkang pun dia mesti membangkang lah. Kalau pembangkang jadi menyokong, dia dah bukan pembangkang dah, nak panggil apa tu, pembangkang yang menyokong. Maknanya betul atau salah belakang cerita janji bangkang dulu. Dia kena bangkang dan bagi idea lebih baik. Kalau dia tak boleh bangkang dan bagi idea lebih baik, dia itu bukan pembangkang yang bertanggungjawab. Jadi tapi dalam hal ni yang berkaitan dengan yang isu-isu boleh menyebabkan ketidakstabilan, kita punya persefahaman ialah runding dulu. Biar kita capai satu persetujuan supaya yang dicadangkan oleh pembangkang kita ambil, yang baik dalam kerajaan ini pun kita laksanakan. Jadi kerajaan ini jadi lebih stabil, tapi pembangkang tetap pembangkang. Dia tidak terlibat dalam pentadbiran kerajaan kecuali dalam hal-hal yang dipersetujui. Jadi katalah nak bawa masuk dalam Majlis Pemulihan Negara, itu dipersetujui dalam persefahaman itu. So fine, we move forward. Tapi nak jadi menteri kabinet ke, nak pegang jawatan dalam kerajaan, dalam negeri, di kampung ke, ini tak ada. So kita memerlukan pembangkang. Jadi saya walaupun sebagai ketua penerangan dalam parti di peringkat kerajaan, kita kena berbahas lah. Tapi perbahasan kita adalah perbahasan yang berteraskan dasar, isu polisi, isu hala tuju negara. Tanpa saya menafikan bahawa kita memerlukan pembangkang sebagai penyeimbang imbang kepada apa yang kerajaan lakukan. Okey, Datuk, kita ke depan sedikit. PRU 15. Kalau kita lihat kenyataan timbalan Presiden UMNO sebelum ini menyatakan keputusan PAU 2020 telah memuktamadkan UMNO dan Bersatu putus hubungan. Adakah ini memberi kesan kepada Bersatu berkenaan dengan pembagian kerusi terutama di kawasan pengundi Melayu? Ya. Bersatu punya pandangan ialah kita prefer sekiranya boleh supaya kesatuan antara parti-parti politik Melayu dikekalkan. Jadi parti lain ada hak untuk membuat pandangan masing-masing, tapi bagi kita yang lebih penting ialah agenda penyatuan itu seboleh-bolehnya nak kita jaga. Tapi pada waktu yang sama, saya perlu sebut juga, pada waktu yang sama kita jangan lupa bahawa Perikatan Nasional sebagai sebuah gabungan adalah gabungan terbesar dalam kerajaan hari ini. Jadi kita kena faham juga, kena ada penghormatan sedikit yang diberi kepada gabungan terbesar ini. Jangan dalam kita nak menjaga kerajaan ini, jangan terlalu ego, jangan terlalu sombong, jangan terlalu mudah untuk bercakap mengenai perkara-perkara boleh melukakan hati kawan-kawan. Jadi saya rasa keputusan yang dibuat oleh mana-mana parti lain itu kita biar rakyat menilai. Adakah ini yang dibuat keputusan ini untuk kebaikan rakyat ataupun untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Bagi kita nak pastikan bahawa kesatuan itu berterusan, insya-Allah. Maknanya Bersatu sendiri masih dengan idea untuk penyatuan Melayu, parti-parti Melayu dalam kita akan usahakan supaya satu persefahaman dapat diwujudkan. Tetapi kalau ada pihak yang tidak mahu untuk bersama-sama, ada pihak yang sengaja nak bawa jajaran baru, ada pihak yang sengaja nak bawa satu agenda yang bertentangan dengan kepentingan perpaduan politik Melayu ini, maka silakan dan kita akan bertembung dalam pilihan raya. Okey, kalau kita lihat hubungan UMNO dan Bersatu di federal dengan di Sabah berbeza. Di sini ada berlaku pertemuan antara blok UMNO dan Bersatu, sama ada dalam kerajaan atau di luar kerajaan. Di Sabah, UMNO dan Bersatu nampaknya boleh agak kukuh hubungan dia, agak kukuh, boleh bersama-sama dalam pentadbiran dan sebagainya. Mungkin Datuk ada komen? Ya, saya rasa ini bergantung pada keadaan setempat. Ada juga di negeri-negeri tertentu yang bagi saya hubungannya okey saja. Malahan kalau turun ke akar umbi pun ada di peringkat bahagian yang hubungannya memang baik saja. Saya pun pergi ke seluruh negara dan ada tempat, tapi dalam PKP ni kuranglah boleh berjalan. Tapi bila saya ada program-program rasmi, kadang-kadang ada tokoh-tokoh daripada UMNO, daripada bahagian yang kita berjumpa, berbual dan mesra. Jadi saya yakin kalau pergi ke peringkat akar umbi,
rakyat secara umumnya nakkan kestabilan, nakkan supaya kerajaan ini fokusnya ialah kepada menjaga kepentingan rakyat, dan itu mereka sedar hanya boleh berlaku apabila parti politik Melayu duduk satu meja boleh berunding sama-sama. Okey, lagi berkenaan dengan PRU 15, bagaimana pula dalam Perikatan Nasional pembagian kerusi dengan PAS? Adakah sudah dimuktamadkan, sudah dibincangkan, atau macam mana? Ya, kita dalam Bersatu kita menyerahkan keputusan akhirnya of course di tangan Tan Sri Muhyiddin selaku Presiden Parti Bersatu. Tetapi rundingan ini dikepalai oleh Timbalan Presiden kita, Datuk Seri Faizal Azumu. Jadi saya rasa yang lebih sesuai adalah kalau keputusan-keputusan yang dibuat berkaitan dengan rundingan kursi, kita biar kepada Timbalan Presiden buat pengumuman. Saya pun walaupun ada information, tapi kita biar kepada pihak yang sesuai lah untuk mengumumkannya. Biar tingkat tertinggi yang announce lah. Mungkin kalau kita sebut nanti mungkin malam tadi ada rundingan, saya tak tahu. Jadi kita biar orang yang betul lah sebut benda yang sepatutnya. Okey Datuk, sebelum kita akhiri kita punya segmen sudut pandang buat kali ini, mungkin ini soalan terakhir buat Datuk. Kalau kita lihat selama 5 tahun kebelakangan ini, terlalu banyak liku-liku yang perlu dihadapi oleh parti yang baru ditubuhkan oleh dalam masa 5 tahun ini. Tapi kita kena tahu, meskipun parti ini baru 5 tahun, tetapi orang-orang di dalamnya yang memimpinnya puluhan tahun. Orang yang otai, orang lama dalam politik, bukan orang baru dalam politik, bukan orang yang setahun dua baru menyertai politik. Mungkin Datuk seorang yang barulah dalam dunia politik secara rasmi lah. Dan bagaimana Datuk melihat Parti Bersatu ini dalam 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang, atau masa depan Parti Bersatu ini macam mana? Saya rasa Bersatu ini satu parti yang ada potensi yang amat besar untuk bergerak ke depan. Sebab kita bukan setakat keluar ke sana berjumpa dengan rakyat mengatakan bahawa kita nak perjuangkan agenda Melayu Islam Bumi Putera. Bukan itu saja. Identiti kita daripada awal ialah sebuah parti yang menawarkan politik khidmat dan juga agenda reformasi institusi yang berterusan, integriti, tadbir urus yang baik, good governance. Ini semua adalah identiti kita dalam Bersatu. Jadi apabila ada identiti yang jelas sebegini, bagi saya kita mempunyai masa depan yang cerah untuk menjadi parti yang lebih besar. Sekarang ini pun dari segi sokongan yang kita terima, keahlian permohonan untuk menjadi ahlinya bertambah dari semasa ke semasa. Kita ada orang yang lebih senior daripada saya, dari segi umur mungkin di awal 50-an, tetapi penglibatan dalam politik masih baru. Jadi kami ini jenis yang tak ada political baggage. Sebab tu bila ada 2-3 orang di sebelah parti-parti lain yang menyerang Tan Sri Muhyiddin dan sebegitu sekali, bila orang cerita ini ada personal lah, ada masalah peribadi daripada dulu 20 tahun dia simpan, kita ni duk fikirlah masalah peribadi 20 tahun dengan Tan Sri Muhyiddin sekarang nak bawa dah jadi masalah negara. Kita tak ada political baggage ni, tak ada history bergaduh lama-lama ni. Kita boleh berkawan dengan semua orang. Jadi dengan bekalan barisan-barisan kadir pemimpin masa depan ni, saya rasa Bersatu mempunyai peluang yang cerah sekiranya ruang dibuka seperti mana dilakukan sekarang. Saya baru 3 tahun lebih sikit masuk dalam parti, tiba-tiba jadi ketua perangan. Tak pernah mimpi semua hidup benda ni, tapi tanggungjawabnya besar, learning curve very steep. Di peringkat awal saya pun pening kepala, apa benda nak buat ni, sampai sekarang pun ada juga sikit-sikit pening ni. Tapi kita belajar dan kita bernasib baik sebab kita dapat belajar daripada orang yang pengalamannya banyak. Tan Sri Muhyiddin sendiri, dan kita ada tokoh lama macam yang bagus ni, presiden kita orang lama, orang yang amat dikenali, amat disegani. Timbalan presiden kita lapisan baru. Kemudian kita ada naib presiden. Kita ada Datuk Seri Ronald Kiandi sebagai naib presiden. Orang lama, orang dikenali, pengaruhnya pun boleh tahan. Tapi dua lagi, Datuk Dr. Razi Jidin dan Datuk Rafiq Nazamuddin adalah boleh kata agak muda dan masih baru. Jadi gabungan sebegini, kita ada Setiausaha Agung Datuk Seri Hamzah, kemudian saya ketua perangan masih baru. Tapi adunan sebeginilah yang akan mencipta kekuatan untuk parti ini, sebab kita ada pengalaman banyak ni. Golongan ni ataupun kumpulan yang bersama Datuk Seri Azmin bukan main-main, bukan calang-calang. Dan dalam PKR timbalan presiden. Dan saya tak sebut tadi sebab saya sebut yang kat atas tu, G10 tu. Tapi berpengaruh dalam Parti Bersatu sekarang.
Sebab tu bagi saya masa depan Bersatu ni cerah. Cuma kita kena berani buka ruang untuk semua yang ada idea-idea baru, semua yang ada komitmen, bagi ruang dan peluang kepada mereka untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab masing-masing. Kira tu ini soalan nak usik-usik sikit lah. Ada yang kata dalam Bersatu pun ada perpecahan, ada pertembungan antara kem Datuk Seri Azmin Ali dan kepimpinan yang lain dalam Bersatu. Wujudkah pertembungan tersebut, konflik tersebut, atau Saya setakat ni saya nampak bila kita duduk kat dalam ni mungkin kita tak nampak apa yang orang luar nampak. Kadang-kadang orang luar ni pula bila dia tengok kat dalam, dia tak ada akses pada information di dalam dinamika yang berlaku dalaman parti. Mungkin dia rasa macam ada perpecahan. Tapi saya rasa kita bergerak sekali saja. Datuk Seri Azmin pengerusi Perikatan Nasional di Selangor. Kemudian ada di peringkat Perikatan Nasional Pusat juga menjadi pengarah pilihan raya. Maksudnya kita bagi kepercayaan di peringkat yang atas dalam parti. Jadi perpecahan ni saya tak nampak sangat sebenarnya. Mungkin kita bernasib baik sebab kita ada ketokohan orang macam Datuk Seri Azmin. Kita ada ketokohan Tan Sri Muhyiddin sendiri, of course, di atas sekali. Datuk Seri Faizal Azumu dan lain-lain lah yang ada dalam Bersatu ni. Saya rasa setakat ni kerjasama yang dijalinkan, yang saya nampak dengan mata saya sendiri, dia berjalan dengan sihat, alhamdulillah. perbezaan tu biasalah. Apa Perbezaan pandangan biasa. Kita sembang dua orang pun kadang-kadang ada perbezaan pandangan dah. Jadi perbezaan pandangan ni biasa. Kalau tak ada perbezaan pandangan tu yang bahaya tu. Dan kalau tak ada perbezaan pandangan, baik tak payah ada 2-3 orang beza, baik bentuk parti komunis satu je bercakap. Jadi ini bagi saya adalah adunan yang pelbagai yang akan menghasilkan satu juadah yang kita bawa dalam PRU ke-15 nanti, yang boleh membawa menjadi tarikan kepada masyarakat secara keseluruhan. Cuma saya minat bila Datuk cakap berkenaan dengan perbezaan. Tapi yalah, kadang perbezaan ni benda yang positif sebenarnya. Maknanya bila ada perbezaan pandangan dalam satu kumpulan, ianya boleh menjana idea baru. Tetapi sekiranya tidak dikawal, akan jadi teruk. Dan sejarah membuktikan UMNO, perbezaan pandangan dalam UMNO, bila kita tanya UMNO, okey, perbezaan pandangan itu biasa, benda yang normal. Tetapi kalau kita tengok sejarah UMNO contohnya, disebabkan perbezaan pandangan, perbezaan pendapat apa semua, lahirnya parti-parti serpihan yang lain. PAS, PKR, Semangat 46, Bersatu sendiri. Ya. Jadi itu yang kalau dalam Bersatu lah ya, itu yang kita perlu elakkan. Daripada kita perlu elakkan daripada perpecahan, bukan perpecahan, kita perlu elakkan berlakunya perpecahan yang disebabkan oleh perbezaan pandangan. Perbezaan pandangan ni satu benda yang baik untuk kita, orang-orang yang yalah kita pegang dengan ajaran Islam ni. Kalau tengok dari segi persoalan fiqh pun ada mazhab yang pelbagai. Ya, betul. Tapi semuanya percaya kepada benda yang sama. Saya rasa dalam Bersatu kita kena amalkan konsep tersebut. Okey, fine, kita ada pandangan yang berbeza, kita bawa ke meja rundingan, kita setuju satu keputusan dan kita ikut keputusan tu. Dan itu yang bawa kepada kekuatan. Kalau semua sama, seorang pemimpin datang bercakap, habis semua orang setuju, itu bukan mesyuarat, itu taklimat namanya. Dan itu boleh, kalau jadi begitu, maka budaya sebegitulah yang boleh membawa kepada kelemahan dalam parti itu. Okey Datuk, soalan terakhir tadi dah terlajak kepada beberapa soalan. Jadi topik lain dah. Okey, last ini kali ini yang betul-betul last. Okay. Last yang kedua. Okay, Okay. Last second time call. Okey. Untuk PRU 15, adakah Datuk bersedia untuk menggalas tanggungjawab sebagai calon pada PRU akan datang? Sama ada ADUN atau Parlimen? Saya rasa dari segi PRU 15, of course, last sekali keputusannya akan diserahkan kepada pucuk pimpinan parti. Ini akan ditentukan oleh pucuk pimpinan parti. Tapi tanggungjawab saya, bukan saja saya kena mempersediakan diri saya untuk membolehkan kita bertanding dengan pilihan raya. Saya juga ada tanggungjawab sebagai ketua pelanggan untuk mempersediakan parti secara keseluruhan untuk menyertai pilihan raya. Jadi itu satu tanggungjawab yang saya rasa kalau diberi kita akan ambil, tapi kita serah pada pucuk pimpinan di atas untuk buat besar. Baik, itu dia imbasan selama 5 tahun penubuhan Parti Bersatu, Parti Pribumi Bersatu Malaysia atau Parti Bersatu selama 5 tahun bersama dengan Datuk Wan Saiful Wan Jan. Terima kasih Datuk kerana meluangkan masa dalam kesibukan
sempat menonton pasal episod kita. Terima kasih. Okay. Baik, teruskan bersama kami dalam Malaysia Post dalam ruangan Sudut Pandang. Assalamualaikum. Salam sejahtera.